Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ya, 2-3 hari yang lalu sahabat semua, kecoh satu negara. Ya, apabila dikatakan ya kerajaan PAS di negeri Terengganu telah membeli kereta baru buat menteri besar dan juga esko-esko daripada parti PAS yang memerintah. Jadi ya walau bagaimanapun ramai yang menggesa apakah alasan kenapa mereka membeli kereta baru, ya, sedangkan hari ini rakyat berdepan pelbagai cabaran, banjir sedang melanda, tapi mereka pula dengan senang hati ya membeli kereta baru buat menteri besar dan juga exco. Dan hari ini atas gesaan itu mereka memberikan alasannya sahabat semua. Namun alasan ini bagi saya adalah satu alasan yang tidak masuk akal. Inilah sahabat semua beza keutamaan kalau kita bandingkan Menteri Besar Pahang ya dengan Menteri Besar Terengganu, Kerajaan Terengganu dan juga Kerajaan Pahang. Jadi menarik ya untuk kita kongsikan bersama alasan yang diberikan oleh Kerajaan Terengganu kerana membeli kereta kepada Menteri Besar dan juga esko-esko mereka. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Kerajaan Terengganu beli 10 SUV baru untuk jimat kos Selenggara. Itu antara alasan sahabat-sahabat semua yang diberikan oleh Kerajaan Terengganu, sahabat-sahabat semua. Dulu saya pernah bekerja dalam satu company dan kami juga ada kereta company ya. Dan kita bandingkan kalau kita selenggara kereta, sebab kereta ini sepatutnya diselenggara setiap 6 bulan maupun setiap tahun. Dan sebenarnya kosnya itu tidaklah setinggi ya, tidaklah setinggi ya untuk membeli kereta baru. Tapi hari ini kita mendengar alasannya konon untuk jimat kos Selenggara. Memang satu yang tidak masuk akal sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat ataupun baca kenyataan media ini yang mana saya petik daripada Malaysia Kini. Katanya Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu Tengku Farouk Husin Tengku Abdul Jalal mengesahkan pembelian 10 kenderaan utility sukan SUV baru bagi menggantikan kenderaan rasmi kerajaan negeri. Ya, malah dilaporkan berkata pembelian itu mampu menjimatkan kos penyelenggaraan kenderaan lama dan diluluskan di bawah belanjawan negeri pada tahun lalu. Ya, tahun lalu masih lagi kerajaan PAS lah, tidak berubah. Hari ini mereka beli kereta baru lagi. Jadi katanya setakat ini SUV yang dibeli pada Mei lalu belum lagi diagihkan, termasuk kepada ahli Majlis Kerajaan Negeri. Pembelian kenderaan ini tidak perlu dipolitikkan kerana ia diluluskan melalui bajet tahun lalu, katanya seperti dilaporkan Harian Metro hari ini. Kenyataan Tengku Farouk itu juga sekaligus menjawab persoalan yang timbul berhubung isu yang berbangkit sejak beberapa hari lalu. Terdahulu tular sekeping gambar di media sosial yang memaparkan beberapa buah kenderaan SUV didakwa dibeli oleh Kerajaan Terengganu. Perkara itu kemudiannya dibangkitkan bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar, yang meminta kerajaan negeri untuk menjelaskan perkara itu. Menurutnya, pembelian kenderaan rasmi baru tidak menyalahi mana-mana peraturan. Namun, ia dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad ketika ini. Katanya tiada sebarang masalah ya dari segi tata cara dan peraturan sekiranya pembelian itu dia ada peruntukan dalam belanjawan 2023 atau dibeli melalui dana Terengganu atau anak-anak syarikat dan diluluskan oleh lembaga pengarah. Cuma katanya yang menjadi isunya adakah ia satu keperluan mendesak, apatah lagi pembayaran dana khas hasil petroleum yang disalurkan dari kerajaan pusat agak terhad jumlahnya. Bagaimanapun dengan bayaran lain yang perlu diluluskan oleh kerajaan negeri seperti dalam belanjawan 2023, yang mana satu lebih utama, rakyat diutamakan atau esko atau menteri besar diutamakan terlebih dahulu, soalnya dalam satu kenyataan. Jadi sementara Tengku Farouk berkata pembelian kenderaan itu tidak menyalahi mana-mana peraturan selain diluluskan bersama kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Perhutanan Negeri, tetapi pembelian itu tidak pula dipertikaikan termasuk oleh pemimpin politik. Sudah menjadi kebiasaan kerajaan negeri untuk menyediakan kenderaan baru kepada ketua jabatan termasuk esko kerajaan negeri. Ketika kerajaan negeri terdahulu berlakunya pembelian kenderaan rasmi baru bagi menggantikan kenderaan lama bagi menjimatkan kos penyelenggaraan, katanya. Memang tidak salah, tapi secara moralnya, secara masanya, timingnya, kalau kita lihat hari ini dengan keadaan rakyat yang begitu menekan, keadaan rakyat yang begitu terdesak dengan situasi kehidupan yang semakin
menekan, ya, adakah patut ya mungkin belanjawan itu kalau diutamakan diberikan kepada rakyat, kita percaya ia akan memberikan senyuman yang lebih hebat kepada rakyat di luar sana. Tetapi kita nampak yang menjadi keutamaan mereka adalah esko. Sebenarnya semua ini boleh ditangguhkan terlebih dahulu, seperti mana yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Kereta Mercedes yang ditempa oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum itu bernilai jutaan ringgit. Sahabat-sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri, kembalikan semula, batalkan perjanjian itu. Untuk apa? Untuk menjimatkan kos. Supaya kos itu, belanjawan itu boleh digunakan terlebih dahulu kepada rakyat yang sangat memerlukan ketika ini. Tetapi itulah pandangan ya daripada pemimpin-pemimpin PAS, Kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS, yang nampaknya esko-esko, menteri besar, pemimpin-pemimpin PAS ini diutamakan ketimbang dengan rakyat itu sebenarnya. Itulah yang saya katakan, besar bezanya sahabat semua, menteri besar yang mentadbir Terengganu dengan menteri besar Kerajaan Perpaduan Negeri Pahang. Apa yang dilakukan? Mereka lebih utamakan rakyat. Mereka sentiasa siap siaga banjir Tengkujuh yang sedang berlaku ketika ini. Walaupun pada masa yang sama, Terengganu juga sebenarnya menghadapi keadaan banjir yang lebih teruk. Tetapi, apakah daya sahabat semua, keutamaan mereka adalah untuk kesenangan pemimpin-pemimpin mereka. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi, kalau kita lihat di Pahang, keadaan ini kelihatan daripada Menteri Besar Pahang ya, yang lebih utamakan rakyat ketimbang ya dengan Menteri Besar daripada PAS. Ya, keadaan banjir di Pahang masih terkawal katanya buat masa ini dibantu oleh persediaan rapi kerajaan negeri dan semua agensi terlibat, kata Menteri Besarnya Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Beliau berkata kerajaan negeri sentiasa siap siaga bagi menghadapi bencana yang berlaku saban tahun, terutamanya ketika monsun timur atau musim Tengkujuh. Tambah lagi, sebelum menghadapi musim ini, selalunya kami akan ada mesyuarat dengan agensi kerajaan dan membuat postmortem terhadap apa yang berlaku sebelum ini, serta tindakan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang yang perlu diambil. Itu antara kenyataan daripada Menteri Besar. Beliau berkata agensi kerajaan seperti Majlis Daerah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Angkatan Pertahanan Awam sentiasa memantau keadaan di pusat pemindahan sementara selain memberi taklimat kepada mangsa tentang keadaan semasa. Walaupun ancaman COVID dalam keadaan terkawal, pihak bahagian kesihatan telah pun terlibat menjaga PPS dengan memantau kesihatan mangsa dan adanya penjarakan sosial, katanya. Selain itu, Wan Rosdi berkata Pahang merupakan negeri yang pertama membuka pusat pemindahan tetap PPT, yaitu di Kampung Luit, Maran, dan dalam perancangan untuk membuka PPT di daerah Kuantan, Pekan, Temerloh dan juga Lipis. Beliau turut menyeru rakyat negeri itu supaya sentiasa waspada dan siap siaga serta mengambil tindakan awal untuk berpindah ke mana-mana PPS yang terdekat jika mereka dinaiki air. Katanya kami juga meminta Bomba arahkan mereka mangsa ini supaya pindah jika air naik kerana keselamatan nyawa itu lagi penting daripada segalanya. Alhamdulillah, katanya, saya mengucapkan penghargaan kepada semua mangsa banjir dan agensi kerajaan yang telah memberikan kerjasama. Setakat pagi ini, di Pahang sebanyak 398 mangsa banjir daripada 101 keluarga ditempatkan di 8 PPS di daerah Raub, Kuantan, Jerantut dan juga Lipis. Itu dia sahabat semua, kenyataan terkini ya daripada Menteri Besar Pahang. Ya, ini yang saya katakan betapa besarnya perbezaan ya, keutamaan yang di bawah pimpinan PAS ini lebih memberikan keutamaan kepada pemimpin mereka, menteri besar, esko-esko kerajaan, yaitu daripada parti PAS ketimbang ya kerajaan perpaduan dan menteri besarnya di Pahang. Apa yang lebih utama adalah rakyat diutamakan. Apabila sekarang ini musim banjir, musim Tengkujuh, rakyatlah yang menjadi keutamaan. Musim Tengkujuh juga berlaku Terengganu, tapi dalam masa yang sama mereka pula membeli kenderaan, meneruskan. Sebenarnya benda itu boleh ditangguhkan terlebih dahulu dan memberi fokus kepada rakyat yang menjadi mangsa banjir. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat-sahabat semua? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.